Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan kepada kamu semua, para pelajar kelas PK Amanah, pada hari ini, bertarikh 1 Julai tahun 2021 pada hari Khamis, kamu sekali lagi bersama-sama dengan Cikgu Hafiz untuk kita sambung semula pelajaran kita pada minggu lepas bagi subjek Sains Sosial dan Alam Sekitar. Tingkatan 2 KSSM Pendidikan Khas. Bagi sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita pada hari ini, kita akan belajar unit yang kelima, sambungan pada tajuk yang minggu lepas, pengawetan makanan, bagi tajuk tarikh luput makanan. Cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima sesi pengajaran dan pembelajaran daripada cikgu pada hari ini. Untuk hari ini, kamu semua akan mula belajar berkenaan dengan tajuk tarikh luput makanan. Standard kandungan kita pada hari ini 4.1 pengawetan makanan. Standard pembelajaran 4.1.4 mengenal pasti tarikh luput makanan dan kepentingannya. Untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini, kamu semua akan dapat mengenal pasti tarikh luput makanan berdasarkan gambar jenis makanan yang diberi. Yang keduanya, kamu akan dapat membezakan antara tarikh dibuat dan tarikh luput. Yang ketiga, menyatakan dua kepentingan tarikh luput kepada kesihatan dan kehidupan manusia secara amnya. Jadi pada hari ini kita akan melihat apakah yang dimaksudkan dengan tarikh luput makanan, apakah yang dimaksudkan dengan tarikh dibuat dan apakah kepentingan tarikh luput kepada kehidupan kita manusia. Cikgu harap kamu semua dapat meneruskan lagi pembelajaran bersama dengan cikgu melalui slide selepas ini. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita, cikgu ingin bertanya kepada kamu, pernahkah kamu pergi ke kedai untuk membeli sesuatu jenis makanan, sebagai contohnya roti? Pernah tak kamu melihat berkenaan dengan maklumat-maklumat yang terdapat pada bungkusan roti berkenaan? Jika pernah tak kamu menjumpai perkataan ataupun ayat yang menunjukkan tarikh luput roti berkenaan? Sudah pasti kamu pernah melihatnya. Jadi, apakah itu tarikh luput makanan? Baik, makanan yang diawet mempunyai tarikh luput, iaitu tarikh akhir tempoh hayat penyimpanan makanan tersebut. Kita tahu bahawa makanan yang diawet mempunyai tempoh masa yang lama untuk rosak. Namun demikian, apabila sampai pada waktu tertentu atau tempoh tertentu, makanan yang diawet itu akan tetap juga boleh rosak dan tidak lagi boleh dimakan. Jadi, adalah penting kepada kita untuk melihat tarikh luput sesuatu jenis makanan yang kita beli. Sebagai contohnya ialah ikan sardin di dalam tin. Ikan sardin di dalam tin itu telah diawet dengan menggunakan kaedah pengetinan dan ia mampu untuk tahan lama. Malahan ada yang boleh mencapai sehingga usianya 3 tahun. Namun demikian, apabila telah mencapai tempoh-tempoh yang tertentu, sardin di dalam tin itu dia akan mencapai waktu luputnya dan tidak sesuai untuk dimakan. Sekiranya kita makan juga, ia boleh menyebabkan berlakunya masalah kesihatan dan keracunan makanan. Adakah kamu memahami apa yang telah cikgu sebutkan tadi? Tak apa, selepas ini cikgu akan terangkan lagi dengan lebih lanjut. Di bawah ini disertakan beberapa contoh tarikh luput makanan yang sering kita lihat.
pada jenis-jenis makanan dan minuman seharian yang sering kita beli daripada pasar raya, kedai-kedai runcit dan sebagainya. Antara perkataan yang selalu kita jumpa, ayat yang selalu kita jumpa pada bungkusan-bungkusan makanan bagi menunjukkan tarikh luput makanan adalah yang pertamanya adalah tarikh luput. Yang keduanya guna sebelum. Yang ketiga baik sebelum. Apabila kamu melihat ayat seperti ketiga-tiga ini, maka ia menunjukkan itu adalah tarikh luput ataupun tarikh akhir bagi makanan itu selamat untuk dimakan. Selepas daripada perkataan ataupun ayat tarikh luput guna sebelum ini dan juga baik sebelum, ia akan disertakan dengan tarikh-tarikh tertentu. Cuba kita lihat pada tarikh pada bungkusan berwarna hijau. Dia menggunakan perkataan dalam bahasa Inggeris EXP yang bermaksud expired. Maksudnya tarikh luput makanan tersebut adalah pada 2 hari bulan 3 tahun 2018. Kamu boleh melihat tarikh-tarikh luput pada 2 lagi bungkusan yang cikgu sediakan di dalam slide ini. Dapatkah kamu melihatnya? Jadi itulah tarikh luput makanan. Apabila kamu melihat maklumat yang terdapat pada sesuatu bungkusan makanan, terdapat 2 jenis tarikh yang tertera. Yang pertamanya adalah tarikh dibuat dan yang keduanya adalah tarikh luput. Apakah yang dimaksudkan dengan tarikh dibuat dan juga tarikh luput? Kedua-duanya mempunyai perbezaan. Jadi, cikgu harap kamu dapat membezakan di antara apakah itu tarikh dibuat dan juga tarikh luput. Tarikh dibuat ini diertikan sebagai tarikh sesuatu makanan atau minuman itu dihasilkan di kilang. Ini bermaksud, tarikh dibuat itu ialah makanan tersebut dibuat dan dibungkus di kilang berkenaan pada tarikh yang telah ditetapkan. Manakala tarikh luput pula, ialah tempoh had makanan atau minuman tersebut boleh dimakan atau diminum. Ini bermaksud, tarikh luput ialah tempoh had makanan atau minuman tersebut boleh kita makan atau minum. Sekiranya kita makan pada tarikh selepas daripada tarikh luput, ia boleh membahayakan kesihatan kita. Tarikh dibuat adalah tarikh makanan itu dihasilkan. Manakala tarikh luput pula diertikan sebagai tempoh makanan tersebut tidak boleh dimakan lagi. Bagaimana dengan penerangan cikgu? Adakah kamu memahaminya? InsyaAllah kamu boleh memahami penerangan yang telah cikgu berikan kepada kamu. Berikut adalah contoh berkenaan dengan bagaimana perkataan ataupun maklumat berkenaan dengan tarikh dibuat dan tarikh luput tertera pada sesuatu jenis produk makanan. Ini adalah bungkusan dalam bentuk botol bagi sejenis makanan, berkemungkinan adalah mayonis. Apabila kamu terjumpa perkataan MFG, ia bermaksud itu adalah tarikh dibuat. Apabila kamu menjumpai ayat EXP, itu bermaksud itu adalah tarikh luput. Kamu boleh membezakan ia. Di bahagian atas itu adalah tarikh ia dibuat pada 9 Mac tahun 2016. Dan di bahagian bawah yang di tengah-tengah itu expired. Ataupun tarikh luput dalam bahasa Melayunya bertarikh 8 Mac 2018. Ini bermakna makanan ini boleh bertahan selama 2 tahun sahaja. Selepas daripada tarikh 8 Mac 2018, maka ia sudah sampai ke waktu luputnya dan ia tidak sesuai untuk kita makan. Faham?
Cikgu harap kamu memahaminya. Berikut adalah istilah-istilah yang sering digunakan bagi menunjukkan tarikh dibuat dan juga tarikh luput. Istilah ini biasanya menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Antara istilah yang sering kita gunakan ialah EXP ataupun bermaksud dalam bahasa Inggeris expired date. Di dalam bahasa Melayunya bermaksud tarikh luput. Kemudian, kita juga boleh menjumpai perkataan use by ataupun dalam bahasa Melayunya guna sebelum. Kita juga dapat menjumpai perkataan MFG atau dalam bahasa Inggerisnya manufacturing date. Dalam bahasa Inggeris, ayatnya adalah tarikh dibuat. Terdapat juga dua istilah yang sering digunakan bagi menyatakan tarikh pembuatan sesuatu produk, iaitu tarikh mengilang dan juga tarikh dikeluarkan. Ia bergantung kepada pengilang berkenaan untuk menggunakan ayat-ayat yang menunjukkan tarikh luput dan juga tarikh dibuat. Namun demikian, untuk kita, istilah-istilah ini sangat penting bagi kita memilih makanan yang hendak dimakan. Sekiranya kita gagal untuk melihat dan mengenal pasti tarikh luput ataupun tarikh mengilang bagi sesuatu produk makanan, ia boleh membahayakan kesihatan kita dan boleh menyebabkan keracunan makanan kepada kita, juga kepada keluarga dan juga ahli masyarakat. Cikgu harap kamu dapat selepas ini apabila ke kedai membeli sesuatu produk makanan, lihat dahulu tarikh luputnya. Boleh? Cikgu yakin anak murid cikgu mampu untuk melakukannya. Terdapat dua kepentingan kita mengenal pasti tarikh luput makanan. Kita perlu memastikan makanan yang diambil adalah selamat untuk dimakan. Jadi, untuk memastikan makanan tersebut selamat untuk dimakan, kita perlu melihat tarikh luputnya. Tarikh luput yang dilabelkan pada produk makanan dan minuman di pasaran dapat memastikan produk tersebut masih elok dan selamat untuk dimakan. Ini kerana terdapat bahan-bahan pengawet ataupun bahan-bahan kimia tertentu yang dicampurkan sekali di dalam makanan tersebut sebagai proses ataupun cara ia diawetkan. Apabila mencapai waktu tertentu, tempoh tertentu, selepas pada tarikh luput itu, bahan-bahan kimia tadi, bahan-bahan pengawet ini akan berubah dan mungkin akan bertukar menjadi racun yang boleh mengancam nyawa dan kesihatan kita. Tarikh luput juga penting bagi kita bagi menjamin kualiti makanan tersebut. Makanan yang masih berada di dalam tempoh yang boleh dimakan adalah makanan yang berkualiti. Apabila ia sampai pada waktu tamat tempohnya, maka ia menjadi tidak berkualiti dan berbahaya untuk kita. Jadi cikgu harap kamu faham berkenaan dengan dua kepentingan tarikh luput makanan. Yang pertamanya, memastikan produk tersebut masih elok dan selamat untuk dimakan. Yang keduanya, bagi menjamin kualiti makanan tersebut kepada kehidupan manusia. Makanan yang masih belum luput mempunyai banyak khasiat dan juga zat-zat yang tertentu yang bagus untuk kita dan juga untuk kesihatan kita. Baik. Untuk yang terakhirnya, cikgu akan memberikan tips membeli makanan yang telah diawetkan di kedai. Bagaimana? Yang pertamanya, lihat dan pastikan tarikh luput produk tersebut pada bungkusan atau balutannya terlebih dahulu sebelum membuat pembelian. Ini adalah sangat penting bagi mengelakkan kamu membeli makanan yang telah tamat tarikh luputnya. Yang kedua, elakkan membeli makanan di dalam tin yang sudah kemik atau berkarat. Walaupun tarikh luput makanan di dalam tin tersebut belum sampai ke tempohnya, namun
Sekiranya makanan di dalam tin tersebut sudah kemik atau berkarat, elakkan daripada membeli. Kerana dikuatiri hasil daripada kemikan ataupun karat tersebut akan merembeskan bahan kimia yang boleh merosakkan makanan di dalam tin tersebut. Yang ketiga, beli makanan atau minuman yang mempunyai tarikh luput yang masih panjang tempoh waktunya bagi mengelakkan pembaziran. Benar, kamu boleh membeli makanan yang hampir mencapai tarikh luputnya sebulan ataupun seminggu sebelum tamat tarikh luputnya. Namun, ia akan membazir sekiranya makanan itu hanya digunakan sedikit dan sepatutnya boleh disimpan. Jadi, cuba cari makanan atau minuman yang mempunyai tarikh luput yang masih panjang. Ianya mungkin boleh digunakan semula dan disimpan di dalam peti ais. Yang keempat dan yang terakhir, pastikan botol, tin atau bungkusan makanan dan minuman itu berada dalam keadaan yang bersih dan terhindar dari kekotoran seperti najis haiwan dan sebagainya. Ada beberapa penyakit yang disebarkan oleh kekotoran seperti kencing tikus. Jadi pastikan kamu memilih makanan yang benar-benar bersih. Kesimpulannya, tarikh luput makanan dan minuman sangat penting bagi kita kerana ia akan dapat menentukan sama ada makanan tersebut selamat untuk dimakan atau tidak. Yang keduanya, terdapat perbezaan di antara tarikh dibuat dan tarikh luput. Kamu mesti memahaminya. Perbezaan di antara tarikh dibuat dan juga tarikh luput pada cetakan maklumat pada pembungkus sesuatu makanan dan minuman itu. Dan yang ketiga, kita perlu sentiasa teliti dalam urusan pembelian makanan dan minuman bagi mengelakkan kita membeli makanan yang telah tamat tarikh luputnya. Cikgu harap apa yang telah cikgu ajari kepada kamu pada pagi ini, kamu dapat amalkan sewaktu kamu melakukan urusan pembelian di mana-mana kedai. InsyaAllah cikgu yakin kamu boleh melakukannya. Kita telah sampai ke penamat sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita pada hari ini. Jumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Teruskan dengan menjawab latihan di atas talian yang telah cikgu sertakan bersama dalam sesi PDPR kali ini. Kamu hanya perlu klik pautan yang telah cikgu berikan dalam grup WhatsApp kelas bagi menjawab soalan latihan secara atas talian. Cikgu menyediakan 10 soalan untuk kamu jawab dan cikgu yakin kamu boleh menjawab soalan itu dengan betul. Jika tidak faham, rujuk kepada video pengajaran yang telah cikgu berikan atau kamu boleh mesej cikgu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. InsyaAllah cikgu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu di atas kerjasama kepada kamu untuk sesi PDPR kali ini. Jaga diri kamu dan keluarga. Elakkan keluar dari rumah jika tidak punya perkara yang penting. Sekiranya kamu perlu juga untuk keluar dari rumah, pastikan kamu memakai pelitup muka dan elakkan daripada berlama-lama sewaktu keluar daripada rumah. Jumpa lagi. Cikgu harap kamu semua sihat sejahtera bersama keluarga kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi insya-Allah.